Sempena Hari Guru, saya nak bercerita tentang pengalaman saya temuduga untuk masuk ke IPG pada tahun 2007. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Yudin Sembang. Untuk hari ini, kita akan sembang tentang satu tajuk atau satu topik pengalaman temuduga IPG pada tahun 2007 yang mana saya lalui tahun 2007 nak masuk ke IPG. Masa tahun 2007, saya pun sama juga macam orang lain, budak-budak lepasan SPM lain kan. Kita tak tahu hala tuju kita nak ke mana. Ada kawan isi U, kita ikut isi U. Kawan isi poli, kita isi poli. Kawan isi metrik, kita isi metrik. Kita ikut aja mana orang pergi kan, orang isi, kita ikut. Macam tu lah juga saya isi semua. Jadi lepas isi, saya tak dapat U. Tapi saya dapat metrik dengan politeknik, dapat juga IPG. Pada asalnya tak ada tujuan pun nak isi IPG, tak ada plan pun nak masuk IPG jadi cikgu. Tapi kerana pujukan ataupun kata-kata semangat lah daripada mak saya, daripada kakak saya, akhirnya saya pun masuk ke IPG. Sebab mak saya pesara guru, kakak saya cikgu, arwah bapa saya bekas cikgu yang beralih ke bidang perniagaan. Tapi ada darah cikgu sampai ke saya. Mak saya kata masuk IPG jadi cikgu. So pada waktu tu kita lepas SPM, kita rasa macam cikgu, alah takkan nak jadi cikgu, aduh, orang lain nak kerja, kita nak kerja yang macam hebat dan style. Ni orang mak suruh masuk jadi cikgu, aduh. Tarikh lapor diri metrik dengan tarikh temuduga IPG adalah tarikh yang sama. Jadi saya tolak untuk ke metrik. Masa tu tawaran metrik 2 tahun. Saya tolak. Saya pergi interview IPG. Masa tu dekat Institut Raja Melewa kat Negeri Sembilan. Masa tu saya pakai kemeja arwah bapak saya, warna kuning, pakai tie, pakai seluar slack, kasut kulit. Pergi dengan mak, pergi dekat IPG Raja Melewa. Okay? So masa tu untuk temuduga, apa yang kita perlu sediakan adalah file kita kena susun sijil SPM, semua lengkap lah. Sijil SPM, kemudian pelibatan sukan, co-curriculum, semua simpan dalam satu sijil. Kemudian sampai ke IP Raja Melewa, beratur, pergi lapor diri, tunggu giliran, tengok sesi yang keberapa, apa semua lah, biasalah proses temuduga kan. Masa tu masih tak ada minat nak jadi cikgu, masih tak ada minat, masih rasa macam aku nak buat TV ni main-main lah, macam sambil lewa kan. Masa macam betul ke aku ni nak jadi cikgu kan, pada waktu tu lah. So bila nak masuk ke bilik temuduga, kita beratur dekat luar dengan calon-calon lain. Calon seorang demi seorang masuk dalam bilik. So saya tengok dah tak lama lagi dah turn aku ni kan. Ada calon sebelum saya ni, dia masuk. So bila dia masuk, saya tengok daripada luar, dia kena berkawat dekat dalam bilik temuduga tu, dia kena berkawat. So saya pun alamak, tak pasal-pasal pula nak kena berkawat dalam bilik ni kan. Dia kena berkawat dalam bilik. And then bila dia keluar, saya tanya dia, pasal kau kawat kan? Dia cakap aku ada sijil kawat, penemuduga tu, panel tu suruh aku berkawat, aku berkawat lah, dia cakap kan. Saya pun dah takut lah, macam tak pasal-pasal kan, dia suruh aku buat macam-macam kat dalam tu kan. So bila sampai turn saya masuk. Pertama sekali kita ketuk pintu, kita pergi kat penemuduga, kita sapa dia dulu kan, Assalamualaikum, ni. Dia offer duduk, baru kita duduk. Jangan kita terus duduk. Dia cakap okey duduk, okey, saya pun duduk. Letak fail atas meja, kita halakan fail tu ke arah dia, jangan fail tu hadap hala kita, pusing lah fail tu hala dia, senang dia nak buka kan. Susunan fail ni yang pertama atas sekali adalah fail-fail yang penting, SPM dulu, kemudian baru pelibatan-pelibatan lain, senang dia nak semak. So bila saya masuk ke dalam bilik tu, soalan pertama dia, introduce yourself in English. So saya pun alamak, kita belakang rumah pucuk ubi, jenis cakap bahasa Melayu kampung punya, suruh cakap bahasa Inggeris pula, cakap basic boleh lah kan, introduce yourself in English, my name is Syed Ahmad, cakap macam-macam. And then masa tu dalam fikiran saya adalah kita kena tahu tentang isu semasa, kita kena tahu tentang menteri, nama semua. Kita pun carilah
benda-benda tu kan, nama menteri, siapa menteri ni, belajar. Research lah, buat research pasal benda tu. Sekali satu apa pun dia tak tanya pasal benda tu. And then dia tanya soalan. Saya ingat dia soalan dia tanya macam ni. Kenapa awak nak jadi cikgu? Oh, direct tu dia tanya, kenapa awak nak jadi cikgu? Saya pun masa tu jawab gitu. Masa tu dengan perasaan yang macam aku nak buat ni sambil lewa. Sebab masa tu belum ada minat nak jadi cikgu. So saya pun jawab, saya sebenarnya dapat tawaran matrik hari ni lapor diri. Tapi saya tolak matrik sebab saya nak masuk ke IPG. And then dia tanya, kenapa awak tolak matrik? Ramai orang nak masuk matrik. Tu saya pun jawab, sebab saya rasa saya tak boleh bawa pelajaran di matrik tu mungkin terlampau berat, terlampau tinggi untuk saya. Jadi saya pilih IPG. Dengan IPG saya boleh belajar di IPG. Saya yakin saya mampu untuk bawa pembelajaran di IPG, dan saya yakin saya boleh keluar dan bekerja sebagai seorang guru di IPG. Saya jawab macam tu je lah. Lebih kurang macam tu lah ayat dia kan. Jadi kalau panel-panel menduga tengok macam budak ni ya je, macam ni kan nak jadi cikgu kan. Itulah jawapan saya dulu. Sebab masa tu belum ada roh nak jadi cikgu. Soalan kedua, dia bawa keluar satu surat khabar. Dia tunjuk depan saya satu surat khabar. Masa tu Menteri Isyamuddin Tun Hussein kan. Menteri itu tu statement Datuk Isyamuddin Tun Hussein, dia kata guru banyak dosa. Saya ingat lagi tajuk dia, guru banyak dosa. Itulah tajuk dia. Dia cakap, okey, awak pernah baca surat khabar ni? Masa tu kita pula jadi bukan jadi baca paper punya budak. Direct dia cakap, minta maaf tuan, saya tak baca kan. And then dia kata, tak apa, tapi apa pandangan awak tentang artikel ni, guru banyak dosa? Dia tanya pandangan. Kita nak bagi pandangan yang benda yang kita tak baca, jadi memandai-mandai salah pula kan. Jadi saya pun cakap lah spontan apa yang saya fikir masa tu. Saya cakap, jawapan saya lebih kurang macam ni. Saya cakap, guru banyak dosa kalau dia tidak bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Kalau dia lambat masuk kelas, kalau dia tak ikhlas mendidik, kalau dia tak menyampaikan ilmu dengan betul, dia tak tunjukkan contoh yang baik, itu banyak dosa. Tetapi dalam masa yang sama, guru juga boleh menjadi satu kerjaya untuk mengumpul banyak pahala. Kalau dia ikhlas mendidik, kalau dia ikhlas berkongsi, dan kalau dia buat benda-benda yang baik. Saya cakap macam tu lah. Itu jawapan saya dulu. Spontan terfikir macam tu. So, panel-panel berduga tu pun macam, okay, macam berpuas hati lah. Macam tu saya pun, lantak lah apa benda lah kan. And then soalan yang ketiga dia tanya, awak ada sijil hoki wakil daerah Sepang pergi main negeri Selangor? Dan saya cakap, ya saya ada. Apa awak nak buat dengan sijil ni kalau awak pergi sekolah? Saya terus terfikir kawan yang tadi. Sebab dia ada sijil kawat, dia kena kawat. Janganlah saya kena main hoki pula dalam ni kan. Okay, saya pun cakap lah, dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada, mungkin saya boleh mendidik anak-anak murid untuk bermain hoki dalam PJ ataupun sebagainya. Itulah jawapan saya. Walaupun sekarang ni tak pandai main pun, kebetulan ada dalam tim tu kawan-kawan lain terror hebat, kita seorang je tak hebat, jadi pemain simpanan. Tim tu menang, kita menang lah, dapatlah sijil. Itulah jawapan saya. And then sebelum habis tu, dia kata lagi satu, nama awak Syed? Dia cakap, jarang orang nama Syed nak jadi cikgu. Kebanyakannya orang nama Syed ni adalah dalam bidang perniagaan. Saya tak tahulah dia nak psycho ke, dia nak cakap apa kan. Tapi saya bagi jawapan spontan macam ni, saya lebih kurang macam ni. Saya cakap, mungkin itulah nama saya, tapi minat dan cita-cita seseorang tu tak boleh ditentukan dengan nama. Kemudian sebab saya mempunyai minat untuk menjadi cikgu, lebih kurang macam tu lah saya cakap kan. Nama bukanlah penentu kita ni siapa-siapa, saya cakap macam tu. Saya nak jadi cikgu, saya cakap. Itulah respon saya semasa temuduga tu. And then panel tu pun cakap, okey, terima kasih, boleh keluar dulu, nanti tunggu untuk interview grup berkumpulan. So saya pun keluar, cakap terima kasih tuan, apa semua, keluar. Okey, keluar, habis sesi pertama. Masuk sesi yang kedua, sesi interview berkumpulan. Grup kita dikumpulkan lebih kurang berapa orang, saya tak ingat lah, 8 orang kot, 8 ke 10 orang. Dia buat susun kerusi bentuk bulatan. Panel tu 2 orang kat tepi, kita buat bulatan. Saya ingat dia bagi satu tajuk. Okey, bincangkan tentang bagaimana membuat aktiviti sambutan kemerdekaan ataupun sambutan sukan di sekolah. Macam tu lah, lebih kurang macam tu, kemerdekaan di sekolah tu. Sambutan kemerdekaan di sekolah. Okey, dia cakap, awak pilih siapa nak jadi moderator, siapa nak jadi pengerusi, siapa nak buat gulung, awak bincang sama sendiri.
Okey, panel cakap macam tu je, buat sendiri perbincangan tu. So, adalah seorang dalam grup tu ada seorang tu dia jadi moderator, dia terus start. Okey, Assalamualaikum, dia cakap, and then masing-masing bagi point masing-masing. Saya rasa macam ni. Saya pun bagilah pandangan saya kan. Bagi pandangan, cakap. And then bila habis tu, panel tu bagi komen. Dapatlah sikit kita dapat kita tahulah kelemahan kita pada waktu tu. Sebab waktu tu saya pun tak pandai bercakap lagi. Cakap pun malu-malu kan. Dengan budak-budak yang kita baru kenal, baru jumpa first day, tiba-tiba nak terus bercakap, bersembang macam pandai je kan. Macam hebat dia masing-masing. Susah lah kan. Tapi panel tu pun cakap lah. Yang pertama dia cakap, kalau dalam aktiviti berkumpulan, kita jangan jadi seorang yang dominan. Kita jangan nak betul, kita jangan nak menang. Kita kena dengar kata semua. Yang kedua, kita jangan menguasai, memonopoli sesuatu tu. Sebab kita berkumpulan, kita kena dengar kata semua. Kalau kita asyik kita je bercakap, orang lain tak bagi ruang, orang lain bercakap pun tak boleh. Orang akan nampak kita ni nak mendominasi sesuatu. Kalau kita diam, tak bercakap pun tak boleh. Orang akan nampak kita ni tak melibatkan diri. Itulah komen panel tu. So, pada saya lah, pada waktu tu saya cakap ala kadar je, cakap benda bila perlu. Saya tak lebih dominan, saya tak kurang. Saya rasa saya sederhana lah pada waktu tu kan. So habis tu balik rumah macam biasa, tunggu result IPG. Masa tunggu tu dapat result Politeknik Shah Alam. Saya dapat masuk. So saya bincang lah dengan mak, dengan kakak. Saya nak masuk poli. Masa tu saya dapat diploma kejuruteraan awam kat Politeknik Shah Alam. So saya rasa macam, wah, style lah kejuruteraan awam, kerja macam ni. And then saya cakap dengan mak nak masuk poli. Mak saya pun ambil cuti, hantar saya pergi Politeknik Shah Alam. Masuk. Lepas tu IPG pun lulus. Alhamdulillah dapat masuk IPG. Saya pun pelik, macam saya fikir, hari tu aku jawab sambil lewa, jawab macam main-main, jawab spontan, pergi tak bersedia. Tapi ada rezeki nak masuk IPG, nak jadi cikgu kan. Tapi aku tak minat jadi cikgu ni, macam mana nak buat ni kan. Dan saya masuk Politeknik. Saya sempat masuk orientasi seminggu je. 5 hari saja saya ada di Politeknik Shah Alam. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari Rabu malam, kakak saya call. Dia kata fikir balik masa-masa, kalau boleh fikir masa depan, jadi cikgu ni masa depan macam ni. Okey, belajar macam ni, cabaran dia macam ni, masuk IPG cabaran macam ni. Dia bagi baik dan buruk setiap keputusan. Dia tak kata dengan saya, okey kau jangan macam ni, tak. Dia bagi baik dan buruk setiap situasi, fikir balik, buat keputusan. And then saya pun malam tu saya fikirlah, apa nak betul ke tak betul keputusan aku buat ni semua. And then esok hari Khamis, saya buat keputusan saya nak masuk IPG. So saya jumpa lecturer saya kat Politeknik. Saya cakap, Miss, saya nak berhenti Politeknik. Saya dapat offer dapat tawaran masuk IPG. So Miss tu kata, okey, awak boleh terminate awak punya course kat sini. Buatlah isi borang apa semua. Ya, masuk hari Khamis saya jumpa dia. Hari Jumaat saya kemas barang, abang saya datang ambil. Jumaat balik, habislah pengajian saya selama seminggu di Politeknik. 2 minggu orientasi je saya lalui, tak sempat belajar apa-apa pun. Masa tu dapat tawaran IPG Teknik Ceras dekat KL. Kita baru nak belajar jadi cikgu, dapat pula dekat KL. Setengah jam ke 40 minit je kalau naik motor daripada rumah saya kan. So tak jauh pun. Saya pergi dengan abang saya daripada Branang pergi ke Bandar Terazak Ceras. Kami cari sesat lah. Masa tu tak ada waste lagi kan. Sesat lah cari jalan semua. Akhirnya jumpa IPG Teknik. And then dia drop saya je. Dia ambil barang saya, beg saya, baldi apa semua, dia letak kat sini. Okay, aku kena drop kau, aku nak pergi kerja, dia cakap. Okay, saya seorang-seorang lah dekat IPG Teknik tu, terkial-kial. Macam, aku nak kena buat apa ni? Nak register kat mana? Asrama dekat mana? Nak buat apa kan? Kena beranikan diri lah. Kita kena beranikan diri pergi jalan, jumpa orang. Okey bang, saya ni student baru ni. Dia tengok kita pun tahulah kita dengan beg, dengan baldi semua. Dia tahu budak baru kan. So sini-sini dia cakap, okey pergi sini, check nama, daftar semua. And then pergi counter kelas. And then pergi HCP, hal ehwal pelajar. Ambil kunci asrama, ambil barang ni, pergi lapor diri di asrama. Saya pun telah mendaftar menjadi seorang student di IPG Teknik. Dan disitulah bermulanya macam mana saya boleh menjadi seorang guru. Julai 2007 masuk pra PISMP. Masuk dengan keadaan yang tak deruh lagi, tak ada mood. Aku ni nak jadi cikgu ke? Kawan-kawan lain dah masuk poli, masuk U kan. Dah seronok-seronok. Kita macam, aku ni nak jadi cikgu ke?
Macam mana jadi cikgu macam ni kan. Masa tu boleh kata 70% juga bila kita sembang dengan kawan-kawan, engkau nak jadi cikgu ke tak? Engkau nak jadi cikgu ke? Tak, sebenarnya aku nak jadi lain. Mak aku suruh. Lebih kurang sama je situasi kan. Lebih kurang betul-betul nak jadi cikgu masa tu 70% tu boleh kata tak nak jadi. Tapi bila dah habis IPG, bila dah hujung-hujung SEM, bila kita sembang balik, aku rasa memang aku sepatutnya jadi cikgu. Aku rasa sebenarnya jiwa aku jiwa cikgu. Dah ramai pula cakap macam tu. Sebab sebenarnya sepanjang tempoh belajar kat IPG tu lah, dia membentuk diri saya, diri kawan-kawan lain untuk menjadi cikgu. Sebab betul lah kan, kita masuk tempat tu, kita nak jadi cikgu, itulah yang keluar hasil. Sedikit demi sedikit lah minat tu muncul, sedikit demi sedikit kita jadi macam okey, bagus, seronok macam ni, timbul minat nak jadi cikgu. Dekat IPG ni macam-macam kita belajar. Ada bina insan guru, ada gerko, lepas tu ada pengkhususan kita. Macam saya RBT reka bentuk, kita masuk RBT. BM pun kita belajar, PJ pun kita belajar, macam-macam kita belajar. Kemudian kita belajar menguruskan sukan dan sebagainya. Daripada aktiviti ni sikit-sikit, lama-lama jadi minat untuk menjadi guru. Untuk aktiviti-aktiviti ni nanti saya akan buat satu video lain. Saya akan share pula macam mana pelibatan budak-budak student-student IPG masa saya dulu terlibat dengan program-program ni di IPG. Nanti saya akan sharekan insya-Allah kalau ada rezeki. InsyaAllah, itulah perkongsian saya sepenuh hari guru ni. Macam mana saya boleh menjadi seorang guru. Daripada seorang lepasan SPM yang tak tahu ke mana hala tuju, isi semua borang, akhirnya masuklah ke IPG. InsyaAllah semoga ada manfaat apa perkongsian yang saya cakap, yang kita sembang pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Mungkin saya nak cerita tentang apa yang saya belajar di IPG pula kan. Yelah, kadang-kadang benda yang kita belajar ni lah menimbulkan minat dan inspirasi untuk orang lain kan. So insyaAllah kalau ada masa saya akan kongsikan. Terima kasih kepada yang menonton. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Like, share dan subscribe. Okay, terima kasih. Bye-bye.